ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung pembacaan tentang tajuk ciri-ciri menjadi wali Allah ataupun ciri-ciri kewalian. Kita sampai kepada ciri yang kelima, menyempurnakan ibadat wajib dan membekalkan diri dengan ibadat sunnah. Kita telah membaca 4 tanda-tanda kewalian, sifat-sifat kewalian daripada 10 sifat, dan kita masuk pada yang kelima, iaitu wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah ialah orang yang menyempurnakan segala benda yang wajib dan membekali pula, melengkapkan pula dengan perkara-perkara yang sunnah. Sesungguhnya para wali Allah Subhanahu wa taala sentiasa dan sangat giat untuk menyempurnakan ibadat wajib dan membekalkan diri mereka pula dengan ibadat sunat sebagai tambahan. Di sini disebutkan perkataan sangat giat, sangat bernafsu, sangat berselera dengan benda-benda yang dikatakan sebagai ibadat wajib. Itu tanda-tanda kewalian. Setengah jam sebelum masuk waktu sembahyang, dah standby, dah ready semua untuk sembahyang. Nak puasa Ramadan sebulan 2 bulan dah buat dah persiapan untuk Ramadan, punya tak sabar dengan puasa. Ini yang dikatakan wali, orang yang bernafsu dengan ibadat. Sebab banyak orang yang bila sebut saja ibadat dia kurang selera. Tapi kalau sebut kenuri kahwin dia selera. Satu keluarga merangkut pergi kenuri kahwin. Yang baru pantang habis pun pergi juga. Pasal apa? Pasal nak suruh makan tinggi. Tapi bila sebut mengaji ni benda fardu, dia jadi tak nafsu. Ada saja alasan. Wali Allah, kalau badan dia, perut dia mengandung pun, dia buat ibadat dan dia bernafsu untuk ibadat. Itu yang kata wali Tuhan. Setengah orang bila dia mengandung, mengaji tak mau orang, masjid tak mau orang, kuliah pun tak mau orang. Pasal apa? Tak larat. Tapi pampai pergi. Boleh pula bawa anak dalam perut naik pampai, gulung pusing, duduk atas kiri. Anak saya bila lahir besok kaki pampai. Jadi dia ada bernafsu buat macam itu. Tapi nafsu untuk ibadat kurang. Yang kedua dia kata, membekalkan diri mereka dengan ibadat sunnah. Dia tak cukup yang fardu saja, pergi tokok lagi, pergi tambah lagi pula dengan ibadat sunnah. Nak tidur pun sembahyang sunat, nak tidur tu pun atas katil ni, mulut pun masih lagi berzikir pada Tuhan. Subhanallah, subhanallah. Atas katil lagi. Tidur lebih kurang pukul 4, pukul 5 bangkit pula, buat tahajud pula, buat qiyam mulai pula. Lagi pergi subuh, sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh tunggu sekejap, sembahyang duha pula. Ini orang yang wali, jadi kekasih Allah. Kalau kamu melihat lelaki yang gemar memelihara ibadat-ibadat fardunya dan melaksanakan sesempurna mungkin serta membekalkan pula dirinya dengan ibadat sunat, maka orang ini termasuk salah seorang daripada wali Allah. Berdasarkan firman Allah, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, iaitulah orang-orang yang beriman dan mereka yang selalu bertakwa. Sifat orang yang menjadi wali Allah di sini disebut yang pertama sekali, la khaufun, tidak ada ketakutan. Tidak ada ketakutan. Kita hari ini wali apa? Nak pergi haji pun takut. Takut jangan pandang belakang. Dah ada azan tu, kena naik kereta terus, jangan pandang belakang. Tu yang dia buat filem, jangan pandang belakang. Pasal apa? Kalau pandang belakang nanti jadi masalah di tanah suci. Banyak lagi ni orang kita duk buat. Ada orang azan tepi tangga rumah, kemudian bakal haji pun lagi isteri naik dalam kereta, tak tengok-tengok dah belakang. Tinggal pasport haji pun tak apa. Pasal orang tua-tua pesan jangan pandang belakang, nanti jadi apa-apa. Kalau kamu wali, la khaufun, pandanglah belakang, babai kata imam pun tak apa. Pasal wali Allah bukan ada takut.
Tapi kalau tuan-tuan duk percaya lagi pada benda-benda itu, tuan-tuan bukan wali Tuhan. Mata duk berkenyit belah kiri, nak nangis apa? Wali Allah dia tak fikir benda itu. Tak ada sebab nak menangis dengan sebab mata kenyit. Tak ada sebab nak mati orang dengan sebab bunyi buruh hantu. Wali Allah tidak akan rasa takut wala khaufun, nak menyuarakan kebenaran. Wali Allah takkan rasa takut. Apa sebab nak takut nak menyuarakan kebenaran? Cakap je lah. Yang kedua, sifat wali Allah di sini disebut wala hum yahzanun, mereka tak bersedih hati. Anak mati ke, isteri mati ke, suami mati ke, ketentuan Tuhan redha. Miskin ke, papa perdana ke, redha. Allah mesti bagi benda yang lebih baik dengan sebab Allah uji sesuatu benda. Ditambah lagi pula mereka itu ialah allazina amanu, orang yang beriman. Dan ditutup dengan ayat ini wa kanu yattaqun, dan mereka itu adalah orang yang bertakwa. Dan diakhiri ayat ini dengan perkataan mereka selalu bertakwa. Itu sifat dan kriteria wali Tuhan. Apa makna bertakwa? Bertakwa itulah maknanya buat amal ibadat, buat ibadat wajib, membekali dengan ibadat sunat. Ini adalah sifat-sifat dan tanda-tanda wali. Disambung pada ayat yang lain, thumma allazina amanu thumma allazina taqaw. Kemudian Allah sebut wa ahsanu, dan mereka suka berbuat kebajikan. Tanda-tanda kewalian ini disebut lagi satu, amanu wattaqaw, bertakwa, wa ahsanu, dan berbuat kebajikan. Ada tiga, satu lagi. Saya sebut dah pada tuan-tuan pada bulan yang lepas. Ramai orang boleh beriman, mengaku Allah Tuhan, Nabi Muhammad Rasul, percaya pada Quran, ramai orang boleh buat. Ataupun yattaqun, orang yang bertakwa, sembahyang subuh boleh main, puasa pun boleh buat, haji ni tiap-tiap tahun boleh pergi, berzikir sampai putus tasbih tu dia zikir, counter sampai habis spring dia zikir, boleh buat. Tapi yang paling susah nak buat, wa ahsanu, berbuat baik. Sebab itu Allah tutup ayat itu dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka pada orang berbuat baik. Berbuat baik ni yang payah. Kita tak suka dengan dia, boleh kita bagi salam kepada dia. Dia tak suka dengan kita, boleh kita dulu suar tangan untuk bersalam dengan dia. Itu nama dia berbuat baik. Dia tak pernah bagi wang pada kita, boleh kita sedekah pada dia. Kita tengah nak makan, capati, main itu hamba Allah, main minta derma, boleh kita bagi duit dia. Tengah nak baca paper, tengah nak makan, tiba-tiba orang minta duit, bang 20 sen, bang 20 sen je. Berapa ramai yang maki hamun? Aku ni pantang besar kalau aku makan orang minta derma. Dia maki hamun yang orang. Itu namanya berbuat baik. Boleh ke tidak boleh bagi? Bolehkah kita ziarah orang yang bukan satu faham dengan fahaman kita? Dia sakit, boleh tak kita ziarah? Dia mati, boleh tak kita pergi? Ada orang yang boleh ziarah hanya masa mati, masa sakit tak mau ziarah. Bila mati ziarah juga. Ada orang disebabkan perbezaan fahaman, masa sakit tak ziarah, masa mati pun tak tengok. Tapi kalau Cina mampu, Hindu mampu, dia pergi tengok. Sedangkan Hindu Cina bukan saudara kita ialah orang Muslim. Hari ini siapa yang lebih jadi saudara kita? Orang kafir ke orang Muslim? Sampai ada orang kata pada saya tak, lebih baik kawan dengan Cina tak daripada kawan orang Melayu. Tapi bingung, pulang belakang. Nabi sebut apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu saudara kamu. Akhul Muslim, saudara dalam Islam, saudara se-Islam. Nabi tak kata mereka kawan, Nabi tak kata mereka sahabat, Nabi tak kata mereka tu sebagai kawan, taulan. Nabi sebut mereka ialah saudara kamu. Aku maknanya saudara. Walaupun dia perbezaan politik, perbezaan faham dan sebagainya. Duduk dalam satu jawatan kuasa surau, berapa banyak yang perbezaan pendapat biasa. Tapi berapa ramai tak boleh buat baik sebab perbezaan pendapat. Kalaulah dia boleh buat baik, dia dipanggil sebagai ahsanu, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah tutup dengan perkataan Allah suka pada orang berbuat kebajikan ataupun kebaikan.
Ini sifat-sifat yang ada pada diri orang yang bertakwa. Kemudian dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah daripada Allah Subhanahu wa taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah qala man 'ada li waliyan faqad barazani bil muharabah wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi ahabba mimma iftaratuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya pada jilid pada nombor 6502 susunan hadisnya. Baik, kita tengok kelebihan-kelebihan orang-orang yang menjadi wali Allah dengan sebab membuat ibadat wajib dan membuat ibadat sunat. Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala telah berfirman, sesiapa yang memusuhi waliku, man ada li waliyan faqad barazani bil muharabah. Siapa-siapa yang memusuhi waliku, maka seolah-olah dia berani untuk mengumumkan perang dengan aku. Nabi kata, Allah sebut apa? Allah kata, siapa-siapa yang membenci musuhku, sesiapa yang membenci waliku, dia telah mengisytiharkan perang dengan aku, kata Allah. Sebab tu jaga-jaga kalau orang kaki semaya, orang kaki ibadat, jangan duk musuh dengan dia. Bila kita benci dengan dia, kita musuh dengan dia, kita isytihar perang. Dengan siapa? Bukan dengan dia, dengan Allah. Sebab apa dengan Allah? Allah pelihara dia, kekasih Allah. Kalau kita pun kekasih kita pun kita pertahan habis-habis. Kalau kita kekasih dah, ada kekasih kita, kita pertahan. Lembu pun pertahan kita sini. Sebab tu Nabi tak bagi kita sembelih lembu depan lembu yang lain dalam peristiwa korban, acara korban. Jangan duk asap parang depan lembu. Jangan duk sembelih seekor lembu sini, depan seekor lembu lagi berdiri tengok. Geng dia kena tulis. Lepas ni aku bah, dia kata. Itu yang dia mengamuk. Tak pun dia kata, dia pun sembelih boyfriend aku, girlfriend aku. Lembu pun mengamuk. Tu yang ada berlaku di Ipoh dulu, rebau mengamuk. Pasal dia pun tak tumbangkan siap-siap. 7-8 ekor nak tumbang, seekor-seekor nak sembelih baru tumbang. Seekor sembelih tumbang. Tumbang seekor sembelih. Yang lain duk tengok, cokor tengok. Lembu ni mengamuk. Putih pagar sekolah agama rakyat. Pagar besi itu putih langgar dengan lembu, dengan kerbau. Melompat semua orang. Tukang sembelih pun lari, tak tengok pun lari. Yang tak pandai panjat tiang listrik hari itu pandai. Nak turun tak reti. Sudah-sudah duduk di atas, di tengah-tengah. Yang kaki putih lari, tinggal kaki dia saja. Melompat. Ni tuan betul ini tuan. Pasal apa? Pasal mungkin girlfriend dia kan kita tahu. Lembu pun ada juga perasaan. Kalau lembu pun defend lembu kawan dia. Kalau kita pun pertahankan kawan kita. Kalau Allah dah anggap wali itu kekasih Allah, tiba-tiba tuan-tuan musuh dengan dia, tuan-tuan mengisytiharkan perang dengan Allah. Jadi kita baca dah dulu apa dia sifat-sifat kewalian, kita baca dah. Sifat kewalian yang keempat kita baca dulu, orang yang tak ada hasad, orang tak ada dengki. Dalam jiwa orang wali ni bukan ada hasad, bukan ada dengki. Kalau kita hasad, itu bukan wali. Macam saya ni kalau hasad, itu bukan wali. Contoh, Tok Guru hasad ni bab apa? Tok Guru ni dia hasad, ustaz-ustaz ni dia hasad dalam bab anak murid. Dia tengok anak murid dia sikit, hak sana ramai, dia hasad. Ni mana-mana pergi, yang ramai-ramai ni pergi ke mana ni? Hari ni kurang orang ni, pergi ke mana? Satu hamba Allah cakap, so ada ustaz main ngajak bangun punya tempat. Ustaz tu bangun juga, bagi ustaz tu. Bagus semua lari sana ustaz. Ustaz tu tak pergi ke Mesir, anak pergi Mesir. Sudah. Ustaz ni bukan wali Allah. Patut-patut dia kata, Alhamdulillah. Tak kiralah mereka pergi mana pun, janji mereka mengaji. Alhamdulillah. Patutnya gitu. Alhamdulillah lah, saya ingatkan dapat kita okey. Pergi mengaji juga okey lah. Patutnya jawab begitu. Ini tidak. Dia bukan mengaji hadis pun.
dia mengaji di Mesir tu tak lulus, dia buat rajam balik tu mai sini. Macam mana apa boleh jadi ustaz? Kan dia tak mengaji habis. Macam Ana ni, Ana mengaji habis 12 tahun di sana. Itu tandanya ustaz tak lulus. Kalau lulus ni 3 tahun saja. Tapi kalau dah 12 tahun maknanya ustaz ni duk kena ulang periksa ni sebab dia tak lulus. Semua orang macam itu kita kena faham. Tidak ada hasad. Wali Allah tidak ada hasad. Wali Allah rajin buat ibadat. Yang kedua Nabi kata, tidaklah seseorang hamba-Ku bertakarub mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain daripada kewajiban-kewajiban yang telah Ku wajibkan kepadanya. Bagaimana nak cari kasih Allah? Bagaimana nak dapatkan cinta daripada Allah? Kata Nabi Muhammad, Allah pesan pada Nabi Muhammad, tidak ada cara yang lain melainkan bi'ahabba mimma taraktuhu alaihi, melainkan dia buat benda-benda yang wajib yang telah Allah fardukan pada dia. Kita nak mencari kekasih, kita nak tackle orang, kita akan cari apa yang dia suka. Kalau isteri kita ni suka pada barang-barang mas, cara nak tackle dia bawa kedai mas. Jangan pergi bawa kedai tom yam pula, dia nak buat apa? Kalau pak kita ni nak dapatkan kasih sayang pada bapak kita, apa dia yang dia suka? Oh, dia suka ayam serama. Beli ayam serama lah dekat dia. Dia suka. Mak kita ni, apa yang dia berkenan? Oh, mak kita ni berkenan pinggan mangkuk. Bawa dia pergi beli pinggan dan mangkuk. Jangan waktu beli apa nama teddy bear pula. Dia nak buat apa kejadah dengan teddy bear itu. Kalau kekasih kita suka apa? Tunang kita ni suka apa? Oh, tunang kita ni suka baju rambu-ramba. Kita cari baju rambu-ramba, dia suka. Jangan kita cari benda yang dia tak berkenan. Allah Ta'ala ni suka apa pada kita? Allah Ta'ala suka kalau kita ni buat ibadat yang Allah wajibkan pada kita. Allah suka. Silakan buat. Itu saja. Kalau Allah tanya, kalau orang tanya pada kita, kenapa kamu pergi haji? Allah suruh. Bukan jawapan, kenapa kamu pergi haji? Dah nama naik. Ikutkan aku malas lagi, tapi dah nama naik, pergi je lah. Dah bila lagi nak naik, tak kan? Dia ada rezeki ni, pergi je lah. Ini bukan jawapan kekasih kepada kekasih. Macam kita singgah rumah tunang kita. Kenapa abang singgah sini? Sajalah, dah hujan aku singgah lah. Tak boleh, tak singgah. Tak betul, jawapan tu. Saya hujan ke, panas ke, saya datang ke rumah awak. Sebab saya suka pada awak. Barulah tunang tu suka, bahkan pak mertua pun suka. Kalau terpaksa singgah, dia pun tak suka. Kenapa kamu semayang? Saya semayang kerana Allah suruh semayang. Bukan sebab pak mertua suruh semayang. Bukan sebab bos suruh semayang. Berapa banyak orang yang bagi alasan nak semayang dia tak cakap pak suruh. Kerana mak suruh, kerana ayah suruh, bukan kerana Allah suruh. Semayang nanti mama marah. Nanti report dekat mama, kamu tak semayang. Abang pun semayang. Pasal kakak suruh semayang. Pasal adik suruh semayang. Yang ni Tuhan tak mahu. Tuhan nak buat sesuatu ibadat kerana Allah sayang kepada dia. Cantik dah Kak Leha sekarang pakai tudung Kak A. Cantik sangat. Macam Wardina Kak A. Atau nak buat macam mana. Kak A ni dah berubah. Kalau tak pakai tudung pun nampak uban, tak cantik. Itu yang Kak Ha pakai itu. Maknanya dia pakai kerana uban, bukan kerana Allah. Allah tak sayang. Dia kena pakai kerana Allah. Cantik Kak Ha pakai tudung Kak Ha, Allah suruh pakai. Kak Ha pakai ni sebab Allah suruh. Kak Ha nak buat macam mana? Allah suruh. Itulah jawapan kekasih kepada kekasih. Baik, kemudian. Dan yang kedua, cara mendekatkan diri kepada Allah supaya kita jadi kekasih Allah. Dan hamba itu pula sentiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadat-ibadat sunat. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. An-nawafil maknanya ibadat sunat. Sehinggalah hatta uhibbahu, sehinggalah aku suka kepada dia. Walaupun ibadat sunat tu sikit, kita buat berterusan, yang tu yang Allah suka. Macam tuan-tuan ni, tiap malam naik kuliah maghrib. Orang tu edar tabung, bukan bus banyak pun, bus RM1 je. Tapi kerap bubuh, lagi bagus. Daripada bus RM100, 40 tahun lepas tu baru bubuh pula. Dia kita buat sikit-sikit, tapi jadi. Nak pergi sembahyang Jumaat, bawa 4 orang anak lelaki-lelaki.
6 tahun, 8 tahun, 11 tahun, 13 tahun. Bagi seorang RM1. Duit ni kamu masukkan dalam tabung. Bila tabung nanti diedarkan. Faham? Jangan masuk dalam poket kamu. Budak-budak tadi pun itulah kegemaran. Bubuh duit dalam tabung. Bubuh dalam tabung. Tuan-tuan tahu tak? Budak kalau 6 tahun, 8 tahun kita bagi duit RM1 supaya dia bubuh dalam tabung jemaah. Tabung masjid. Dia tak sabar-sabar tuan-tuan. Tabungnya jauh lagi orang tu tolak sana. Tapi dia dah tak sabar dah. Pasal apa? Pasal dia nak bagi. Dia bagi dan kita ajar kepada dia. Kalaulah kita boleh buat ibadat yang sikit, tetap ibadat yang sikit, yang sunat itulah yang boleh membawa kita masuk syurga. Mungkin hanya kita bela kucing saja. Tapi dengan benda yang kecil itu, kadang-kadang kita masuk neraka, yang tu jangan lupa. Mungkin dengan silap bela kucing, tak bagi makan, mati kucing itu, kita neraka. Ataupun kita bela ikan, tak ada kerja pergi bela ikan. Ikan sudah duduk dalam lauk makanan berlambak, tuan-tuan. Dah kita pujuk dia main duduk dalam rumah kita. Mainlah makcik beli, pakcik beli, main cik main. Ikan pun nak kata apa, ikutlah. Buh nak aquarium. Balik kampung 4 hari, mampu ikan. Nak jawab apa depan tu? Sebab itu kalau agak-agak tak mampu, lepaskan balik ikan. Tak kira lah ikan kalui ke, talipia ke, ikan apa nama yang mahal-mahal ni ke, lepaskan balik kalau agak-agak tak boleh bagi makan. Allah dah jamin dah elok-elok benda tu di dalam habitat dia. Tapi kita berajin dia ambil. So kita buat zoo, kita pujuk rimau mai duduk dalam zoo. Rimau rumai lah. Lalah kita susah bagi makan pada rimau, pada gajah dan sebagainya. Kalaulah kita biarkan dia bebas di lautan, tak payah siapa fikir apa nak bagi makan pada rimau. Allah jamin makanan pada rimau. Tapi kita rajin, setiap negeri nak buka zoo, akhirnya perbelanjaan zoo ratus juta tahun. Daripada ratus juta bagi makan binatang, baik bagi makan orang. Orang tak makan, binatang makan. Kau dah fikir dia. Binatang kat rumah elok, ada tukang sapu, ada tukang jaga, ada tukang mandi. Ya orang yang merempak, rumah tak ada, tiang tak ada, anak tangga tak ada, tangga aja ada. Ada juga. Tingkap tak ada, main tutup dengan guni baju. Sakit tak makan, berkutik kangkung, tepi longgang, tepi parit. Yang tu tak diberi makan. Yang diberi makan orang hutan, duk cokong orang hutan. Ada sponsor pula tu sebulan 30-40 ribu. Kalau lah orang hutan tu tak balik di Sipiluk, di Sabah tu, selesai salah tuan-tuan. 30 ribu yang sponsor tadi bagi ke anak yatim. Yang pentingnya orang binatang tu Allah dah jamin rezeki pada dia. Tak payah siapa-siapa nak sibuk. Tapi kita sekarang sibuk bayar gaji orang, bayar ini. Kita dah tukar banyak benda-benda itu. Begitu juga dalam bab ibadat sunat. Kita menyebutkan diri kita pada benda yang bukan pahala. Akhirnya wajib tak buat, sunat tak dapat. Benda yang bukan pahala ni kita bergelut sangat-sangat. Ada orang yang jaga interior dalam rumah dia. Dia jaga perhiasan dalam rumah dia tu lebih daripada dia jaga ibadat sunat. Dia jaga orang tu, buku jangan letak tak elok-elok. Akhirnya orang tak baca. Anak-anak tak baca sebab mak dia marah tengok buku letak rata-rata. Susun macam mama susun, cantik. Orang yang susun buku cantik ni confirm tak baca. Serupa tuan-tuan, buku tuan-tuan lekam pun tidak, koyak pun tidak, kedut pun tidak, bersih. Maknanya sebulan sekali baca. Tapi kalau buku tuan-tuan ni macam buku saya ni, lekang mana lekang ni, confirm setiap hari baca. Begitulah kita dalam ibadah. Ada orang yang ibadat dia tak jaga macam mana dia jaga rumah. Rumah dia lantai setiap hari dia lap. Dia bubuh pabu lasuk lah, apa bala lah semua dia duduk cuci. Tapi kain telekung dia, kain pelekat dia berapa kali dia cuci. Sejadah dia berapa kali dia basuh. Berapa kali dia cuci. Macam kita tengok orang di lebuh raya. Tiap-tiap hari 1 jam, selang setengah jam cuci jamban. Yang cuci tu semua pakai bu. Sebab tu tuan-tuan yang duduk bangga sangat pakai bu biar saja. Lepas dia cuci jamban pakai bu. Tiap-tiap hari dia cuci muk. Kita tengah duduk dalam jamban tu, dia boleh masuk batang muk ke sebelah pintu. Melompat kaki kita. Oi, dia pun oi. Dia tak oi. Punya nak cucinya tuan-tuan. Subhanallah.
Masjid. Surau. Seminggu sekali pun payah. Ini yang kita kena tengok ibadat. Jamban ni bersih bagus. Tapi bersihlah macam mana pun, nama dia tetap jamban. Tandas ni bersih, ni kenalah bersih. Tapi berkilat kalau boleh makan nasi dalam dia pun tetap dipanggil tandas. Tak boleh semayang juga dalam dia. Jangan kau kata sampai boleh makan dalam tandas, sampai boleh semayang dalam tandas. Kalau tuan-tuan tengok berita dulu-dulu, tahun lepas ada berita jam 5 petang. Jam 5 petang tu, segmen akhir dalam berita tu, segmen tandas kita. Lah tak ada dah. Lu hak dulu punya menteri lu hak kalah. Dia duduk kerja tandas. Tengah hari tandas, petang tandas. Tengah duduk makan nasi, tengok berita, cerita tandas. Tak tepi dulu nasi. Wartawan temu ramah dia kata, Pak siapa yang cerita tandas dalam berita ni? Dia kata saya punya target nak jadikan tandas di Malaysia ni semua bersih, semua berkilat. Sampai kalau boleh makan dalam tandas, semayang pun boleh. Dia punya bingung dia cerita. Sampai kata boleh semayang dalam tandas. Ini gila ni. Sebab tu kalah. Tak apa nak betul. Tandas ni buatlah berkilat macam mana apa, tetap nama dia tandas. Tapi surau, masjid, saya cicak banyak. Tandas masjid kotak. Kapek tak tahu berapa lama dah tak vacuum. Berapa lama dah tak buat dry cleaning kapek tak tahu. Berpuluh-puluh tahun. Sujud atas jadah ni tak menapah 3 minit. Kena pula tu imam sujud lama. Busuk yang nak kapek. Rumah Allah kita tak jaga. Ini bukan wali Tuhan. Wali Tuhan kita jaga. Yang Tuhan dia kita jaga semua. Pakaian kita, kepiah kita nak semayang, bacaan kita nak semayang ni kena jaga sungguh. Saya pergi semayang maghrib, bangun ni satu tuk imam dia baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jubah pakai, serban pakai, tapi waladdallin. Itu benda wajib. Kalau benda wajib pun kamu tak jaga, walak itu berubah rakat. Bayarkan benda sunat macam mana. Dia panjangkan walak dolah berbeza 4. Bila kita tanya Pak Chandra yang kamu panjangkan lah, dia akan bagi jawapan apa? Sebab lam kan panjang. Bukankah selepas lam itu ada huruf ba? Di atas ba itu ada sabdu, terus kena baca walak. Bukan boleh walak. Ia kena panjang ba, bukan la. Yang tu pun tak boleh jaga macam mana nak jadi wali Tuhan. Memang Tuhan reject semayang. Tak lulus pun tuan-tuan. Sirim tak dapat. Kita duk sibuk cari barang sirim. Kita duk sibuk cari logo halal. Sekarang kita nak beli barang, kita tengok logo halal. Nombor 2 kita cari ada sirim tak? Kenapa dalam ibadat kita tak ada logo halal ataupun tidak ada logo sirim untuk ibadat? Sebelum kita makan nasi, kita tanya dulu, ayam ni halal tak? Lauk ayam ni halal tak? Sebelum kita makan ayam goreng tu kita tanya, halal tak? Sebelum aku pakai benda ni halal tak? Sebelum aku guna minyak wangi ni halal tak? Sebelum aku guna ubat gigi ni halal tak? Yang ni kita kena tanya tuan-tuan. Yang aku buat dalam masjid ni halal tak? Yang aku duduk mandi lama-lama dalam masjid ni halal tak? Banyak orang yang main masjid mandi. Dia peniaga pasar malam. Dia mari pukul 4.30 petang, dia buka gerai, buka barang-barang, pukul 5 dia main masjid, dia mandi. Mumbrah mandi. Dekat setengah jam. Semayang tak. Lepas tu baru pergi melega. Hak dia duduk mandi dalam bilik air. Berapa gelen dia pakai tu dia bayar tak? Dekat masjid, dekat surau. Dia bayar tak duit? Memanglah masjid tak bayar, tapi guna akal lah. Masjid kena bayar duit. Ambil lah duit hubur, upah aku mandi, sewa aku mandi. Kalau kamu mandi di tandas public tu, kamu bayar 50 sen, RM2 kamu bayar. Pak siapa main ke masjid free? Pasal apa? Pak saya tak ambil berat, tak pernah membayangkan benda itu. Kalau aku masuk tandas awam, aku bayar 50 sen, kenapa aku tak masuk masjid? Aku tak bayar duit. Sebab tu saya suruh tuan-tuan letakkan duit tabung tu. Buat tabung elok, batu punya tabung, tak depan masjid, depan surau. Buat pula poster ke apa ke, tulis di situ. Kalau tandas awam anda bayar 50 sen, kenapa tidak di tandas masjid?
Tu belum masuk yang basuh motor, basuh kereta lagi. Main ke masjid, main ke surau, betul-betul dia AJK. Setengah sekolah tu habis. Mumrah duk basuh motor. Siap bersiul lagi, duk bersiul ni. Harta masjid. Orang tak ambil kisah tu. Mungkin kita tak mandi, tak manda di masjid, tapi tuan-tuan awak balik pinggan masjid. Yang moral yang bulan lepas ni, tuan-tuan awak balik lauk, awak balik kuih dalam pinggan mangkuk masjid. Di belakang tu ditulis tu surah Al-Falah, belakang ni. Belakang pinggan tu sampai sekarang tak pulang lagi. Bila panggil pengurusi nak makan nasi di rumah, pengurusi kata macam pernah tengok pinggan ni tapi di mana ya? Pengurusi pun tengok belakang, dia ada hadirah pula. Ada dua orang dia jadikan harta dia punya. Ini bukan wali Tuhan. Wali Tuhan itu 10 sen pun kalau dia ambil, dia kena cari orang tu sampai dapat. Dia ada perasaan takut pada Allah. Kemudian, dan apabila aku mencintai wali, maka aku akan menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya. Tuan-tuan, ini hadis qudsi. Nabi sebut apa? Nabi kata, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Kalau Allah dah suka pada seseorang, pendengaran seseorang itu macam pendengaran Tuhan. Penglihatan dia, aku menjadi penglihatan yang ia melihat dengan dia. Dan aku menjadi tangannya yang dengan dia menggenggam. Dan aku menjadi kakinya dengan dia melangkah. Wali-wali Allah, bila Allah dah kasih kepada dia, semua benda Allah pelihara. Yang dia mendengar, yang dia melihat, yang dia pegang dan dia melangkah, semuanya Allah pelihara. Pendengaran dia pun dia akan mendengar yang baik-baik dia. Itu tanda-tanda Allah telah angkat dia menjadi kekasih dia. Sekarang cuba tuan-tuan ingat, pendengaran apa yang tuan-tuan suka dengar? Perbuatan pendengaran mencarut, tuan-tuan belum lagi menjadi wali Tuhan. Asal mencarut suka dengar, asal lucuk suka dengar. Tapi tak suka dengar dengan Quran, itu bukan wali Tuhan. Walaupun nama tuan-tuan Muhammad Wali. Nama bagus Muhammad Wali. Tapi tuan-tuan bukan wali. Mengaji tak mau datang, kuliah tak nak datang, dengar Quran tak nak. Bila buka TV, ada forum, buka TV 3, ada cerita orang putih. Itu bukan wali. Buka radio, orang nak baca Quran, di channel, tukar channel, pergi kepada Panas FM. Dia tak suka dengar Quran. Dalam banyak-banyak CD, tiba-tiba dibelinya CD lagu, dia tak belinya CD orang baca Quran. Itu maknanya bukan wali. Wali ni, telinga dia tak suka dengar yang merapu. Telinga dia suka benda yang baik. Kalau tuan-tuan suka dengar yang merapu, itu bukan wali tuan-tuan. Yang kedua, Nabi kata pendengaran dia menjadi penglihatan dia menjadi penglihatan Tuhan. Tuhan bimbing mata dia tengok benda-benda yang halal. Benda-benda yang haram ni dia tak minat. Sebab tu setengah orang television ni dia tengok berita Discovery, National Geographic. Jenis-jenis tu je dia tengok. Cerita-cerita ni dia tak tengok. Gusti jauh sekali. Setengah orang piah-piah ni tak. Tapi Gusti tu tengah-tengah. Penuh kedai ni dengan kepiah putih. Tengok Gusti. Tu bukan wali walaupun kepiah putih. Itu wali Gusti nama. Itu beza tu tuan-tuan. Mata dia tak jaga. Semua orang mata ni dia cekak tangkap benda-benda macam tu, dia cekak tangkap. Betul orang perempuan dia tengok, tumit orang perempuan dia tengok, yang tu cekak. Tu bukan wali. Wali ni dia pejam. Kalau dia nampak tu pun sebab ternampak. Bukan saja-saja pergi cari. Setengah orang dia saja-saja pergi cari, bukan. Yang ketiga, disebut di sini, tangan dia akan menjadi tangan yang Allah pelihara. Dia takkan buat jahat. Dia takkan pergi raba orang. Dia takkan pergi rogol orang. Dia takkan pergi bunuh orang. Dia takkan mencuri. Sentuh motor orang pun tidak. Sentuh seat motor orang pun tidak. Saja-saja nak pergi tepuk seat motor orang pun tak. Bukan motor aku tepuk siapa.
Saja-saja nak pergi buat proses yang benda yang bukan kita punya, kita tak usul. Semua orang dia suka kacau benda yang bukan dia punya. Patah dia lari, rosak dia lari. Dia tak beritahu dia rosak. Tak, itu bukan wali. Wali ni saja-saja nak pergi petik pokok bunga orang pun tidak. Wali ni saja-saja nak pergi campur rumput, nak cungkil gigi pun tidak. Allah jaga tangan dia. Tangan dia jadi yang baik-baik. Apatah lagi rasuah. Rasuah ditolak jauh. Yang keempat disebut di sini, kakinya Allah Ta'ala pelihara sehinggalah dia nak melangkah tu pun Allah akan atur langkah dia pergi tempat yang baik-baik saja. Jadi tuan-tuan, kita ni duduk semayang, kita ni duduk mengaji, kita ni duduk buat macam-macam. Sekarang ni cuba tengok 4 benda ni pelihara. Telinga, mata, kaki, tangan. 4 benda ni kita pelihara dah. Ada tak kaki kita duduk pergi benda-benda haram? Ada juga tak, kadang-kadang confirm belum wali. Ada tak tangan buat benda-benda haram? Ada tak, confirm belum wali. Kalau wali kamu tak buat. Ini dia ya tuan-tuan yang Allah Ta'ala sebut. Bagaimana nak dapatkan 4 pemeliharaan daripada Allah ini? Tadi disebutkan buat ibadat wajib dan buat ibadat sunat. Dan buat tu pula kerana apa? Kerana Allah suka. Saya sebut semalam di kemesahan, tuan-tuan pekerja bawahan, pekerja atasan suruh buat macam ini, bos suruh buat macam ini, tuan-tuan akan buat ikut cakap bos supaya bos suka. Kenapa kamu rajin kerja? Supaya bos suka. Kenapa kamu datang awal pejabat? Supaya bos suka. Kenapa kamu suka balik lewat pejabat? Sebab bos suka. Cuba kita tukar sekarang. Kenapa kamu rajin sembahyang? Allah suka. Maha bos yang suka. Kenapa kamu rajin sembahyang subuh berjemaah? Sebab Allah suka. Itu jawapan kita. Allah suka. Aku nak cari keredaan Allah. Aku buat macam ini sebab aku nak cari keredaan Allah. Kalau kita cari keredaan manusia, sekejap. Cari keredaan suami, dia ceraikan kita? Habis kan? Cari keredaan isteri, dia dahaka pada kita. Cari keredaan manusia. Manusia kenang kita waktu kita kaya, waktu kita sihat, waktu kita senang. Tapi bila kita sakit, berapa banyak manusia yang kenang. Sebab itu carilah keredaan Tuhan. Allah akan menjadi teman kepada kita sampai bila-bila. Baik, para wali Allah itu terbahagi pada 2 golongan. Wali Tuhan terbahagi pada 2. Yang pertama, orang yang pertengahan. Apa maksud orang yang pertengahan? Orang yang kebaikan dan keburukannya sama banyak, seimbang. Yang kedua, orang yang melakukan pelbagai kebajikan dan amat sedikit keburukannya. Banyak buat baik tapi buruk ni tak ada ataupun sikit. Baik, kita tengok satu-satu jenis-jenis wali Tuhan. Yang pertama, orang yang pertengahan ialah orang yang kebajikannya dan keburukannya seimbang. Adalah orang yang sentiasa memelihara ibadat wajib dan menjauhi dosa-dosa besar. Itu maksud dia. Bukan hari ni berzina, hari ni pergi sembahyang. Jadi check and balance Ustaz. Bukan. Jangan faham orang pertengahan macam itu. Macam saya merompak ni Ustaz, saya setengah daripada ada hasil rompakan, saya bantu pada masjid. Bukan, itu bukan wali. Itu nama dia, Ustaz tak nak sebut apa lah. Penyamun terbus nama dia. Wali yang pertama ni ialah orang yang buat ibadat, memelihara ibadat wajib dan menjauhi dosa-dosa besar. Itu maksud pertengahan. Tapi kadang-kadang dosa kecil ni tak dapat dia lah. Wali juga. Yang pentingnya dia jaga ibadat wajib. Pergi ke mana pun teringat sembahyang. Semua orang berjalan, dia teringat makan. Ni kita nak makan di mana? Bangkit-bangkit pagi tu, kita nak makan apa ni? Dia tak sebut sembahyang ni. Sampai pukul 12, dia tanya driver, kita nak makan di mana ni? Dia tak tanya kita nak zuhur di mana. Bila masuk maghrib, kita nak makan di mana ni? Dia tak tanya pun nak maghrib di mana. Yang soalan dia ialah makan. Makan. Orang yang wali, dia sembahyang dulu. Bila dia jaga Allah, Allah jaga dia pula. Oh, kamu jaga maghrib, kamu pergi sembahyang maghrib, tunggu. Allah jaga kamu pula. Lepas sembahyang maghrib, urusi umum. Tuan-tuan, lepas ni kita ada jamuan makan di ruang makan.
ada kenduri doa selamat. Jemput semua jemaah sila makan. Allah jimat duit apa pun jimat, surau bagi makan. Berapa banyak orang macam ni. Dia bangkit daripada hotel dia tu pukul 5 suku. Dia mandi, start kata pergi cari masjid, cari surau. Dia tak tanya kedai mana buka, kedai mamak mana 24 jam, dia tak buka, dia tak cari. Dia cari masjid untuk sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh, setiausaha umum. Tuan-tuan, kita ada sarapan pagi, hari ni ada makcik leha, buat doa selamat. Jemput semua pergi. Selamat duit dia RM5. Nasi lemak menggah. Allah dah jaga dia. Sebab apa Allah jaga dia? Sebab kamu jaga Allah. Itulah maksud Allah jaga tu. Jaga yang Tuhan punya. Lepas tu Tuhan akan jaga kita balik. Itu maksud ihfazillah yahfazka. Tuan-tuan jangan fikirkan masalah pada tuan-tuan. Tuan-tuan fikir yang hak Tuhan dulu. Lepas tu Tuhan pandailah atur-aturkan. Allah bagi ikut sini, Allah bagi ikut sini. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tuhan bagi jalan keluar yang kita sendiri tak tahu tuan-tuan. Yang ini yang kita kena yakin pada Tuhan. Pelihara dia. Letak rosak. Jangan duduk pening kepala tengah jalan. Pergi cari masjid sembahyang. Duduk tunggu kereta tu pun rosak juga. Tak sembahyang. Duduk lama. Duduk pening kepala. Zuhur dah masuk pukul 2. Pergi sembahyang. Tinggal kereta pergi sembahyang. Habis sembahyang. Orang tanya. Assalamualaikum. Tu haji daripada mana? Saya daripada Kuala Pilah. Nak ke mana? Nak Kuala Lumpur. Kereta pula rosak. Hello. Anak saya komen. Tuhan ganti dan tuan. Tuhan ganti. InsyaAllah. Jadi jadi kat saya di Pulau Pinang. Saya tahu rosak tak boleh start. Elok. Dia komen. Saya pun buka bonet saya. Saya pun kata tak mau start. Saya pun. Ustaz, buka bonet saya tengok. Buka. Bateri tak mana Ustaz? Sudah. Saya kata komen apa. Dia tanya bateri tak mana? Memang tak ada bateri ya. Bateri saya ada, saya kata. Dah ada bawah seat tengok belakang. Selalu bateri kat depan macam apa? Seat belakang. Saya tutup balik. Tak payah repair lah. Tak payah repair. Dia duduk cari bateri depan. Mesti bukan yang besar. Peta duduk depan bateri dia. Bateri tu. Bawah seat belakang. Saya kata tak payah. Nanti kita cari lain. Dia buka mic tu. Hamba Allah kata ni tak connect ni Ustaz. Bateri Ustaz ni mungkin cabut wayar ke apa. Dia buka ketuk-ketuk. Okey tak boleh lah. Saya ni reti bawa je. Repair tak apa. Senang Tuhan lagi tu. Yang tak reti pun nak tolong kita. Yang tak pandai komen pun sibuk nak tolong. Dia sibuk cari apa? Bateri tak mana tak. Ni semua bateri ni dia cakap bateri tak jumpa. Saya kata bateri dekat seat belakang. Dia bukan dalam bonet. Saya kata kat depan tak apa. Mai hamba Allah lagi dia tahu tak kita buka. Rupanya longak aja. Dia pun ketak balik start kan tuan. Sebab tu kalau kita relax, minta wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong pada Tuhan dengan jalan sabar, dengan jalan kita semayang. Allah kata sabar dan semayang. Berapa banyak orang yang bila minta tolong dengan Tuhan, sabar tak ada, semayang tak ada. Duk tunggu mak duk operate di IJN. Menung. Tak tengok jam, menung. Tak tengok jam. Ni semayang lah. Nak bayar bazak saya dah buat zuhur. Semayang sunat, semayang hajat, semayang tabak. Dah duduk depan bilik pemuda duduk tunggu, Ustaz pergi kantin, Ustaz pergi tengok TV, Ustaz tengok lagi. Duduk jenguk, tak nampak pun, Ustaz duduk jenguk lah. Doktor duduk dalam tu dia tahu lah. Sekarang bukan lagi kuasa doktor lah. Allah, pipi semayang. Cuma kita jadi macam itu tuan-tuan. Wasta'inu, Tuhan sebut terang-terang. Minta tolong kamu dengan Allah dengan dua jalan. Sabar dan semayang. Dia bukan suruh duduk garuk kepala yang tak gatal. Dia bukan suruh dia duduk mula mandi, hulu ke hilir, libang libu kata orang Perak. Hangat pijau kata dia. Bukan. Dengan jalan sabar, dengan jalan semayang. Tuhan bagi ketenangan kepada kita. Yang kedua, sifat-sifat ataupun jenis-jenis wali Allah. Orang yang terlebih dahulu melakukan pelbagai kebajikan. Yakni orang yang kebajikannya sangat banyak dan amat sedikit keburukannya. Kebaikan dia terlalu banyak. Pantang sebut orang susah, dia awal-awal sampai. Pantang jumpa orang susah, dia paling awal tolong. Terlalu banyak benda yang dia tolong.
Orang yang buat baik ni tuan-tuan, kadang-kadang dia tak payah cakap yang dia buat baik. Dia tengok kapet tak ada, dia hantar kapet ke masjid. Bila orang tanya siapa hantar, tak tahu. Tengok-tengok dah ada itu. Wakaf untuk surau kita, pasang je lah. Dia yang bagi, tapi dia tak tahu. Kadang-kadang dia yang bagi, dia yang pasang, dia yang gam, dia yang tolak bagi licin kapet. Yang tak bagi apa ni cekok pinggang. Tu hujung tak apa. Dia pula sibuk. Ada setengah orang macam tu. Hamba Allah yang wakaf ni pun tolak lah. Padahal dia wakaf ni. Dia faham makna wakaf. Bila wakaf tu bukan hak dia lagi. Sebab tu dia buat. Setengah orang dia tak faham. Kapet tu aku punya. Ada aku bagi tu ke okey lah. Hampa pasang tak boleh. Dia suruh aku juga. Orang ni tak faham wakaf. Kalau dia faham betul-betul tuan-tuan, dah bila dia wakaf, bukan dia dah, dia buat juga. Walaupun orang tak tahu yang dia bagi, ataupun orang tahu dia yang wakaf, dia tak cakap. Ni dah 60 tahun wakaf sekarang duk cakap, kipas angin hak mereka punya tu, aku punya tu 6 tahun dulu pun wakaf. Kipas tu pun dah ngok-ngek bunyi pun duk cebut lagi. Wali Tuhan bukan macam itu. Wali Tuhan ni tuan-tuan, tengok aja benda pahala, kalau boleh, dia orang yang pertama ambil pahala tu. Dia tengok kipas tu rosak. Dia tak payah pergi report benda hari. Tak payah pergi report setiap usaha. Dia pergi panggil tukang. Tengok kipas ni. Pak siapa dia duk bunyi kok krek ni. Pak siapa. Ambil cek tengok. Longgak ke apa ke. Main wireman ke apa. Dia tengok. Oh tak ada. Bilah dia patah je. Dia tak boleh pakai ni. Han tukar lain. Aku bayar. Sekejap lagi orang main. Kipas ni elok lah. Bagus lah. Orang cakap macam tu je. Tapi dia buat. Setengah orang dia cuma tegur. Tandas kotak no. Dia cuma tegur. Tapi dia tak pernah basuh. Wali Allah, dia tengok tandas kotak. Dia tak payah habak. Malam-malam dia main. Dia cuci tandas. Besok datang subuh. Oh cantik. Tandas macam ni lah. Baru tandas masjid. Orang tu bukan pernah basuh pun. Nak cari wali Tuhan tu macam mana? Saya dah kata dah. Wali Tuhan tadi ialah orang yang giat buat ibadat. Ada peluang pahala depan dia. Dia lalu dari situ, dia tengok orang mengaji, dia singgah sekejap, ambil pahala kata. Dalam 20 minit, dia pun start pergi kerja balik. Nak ke mana yuk? Pergi kerja, masuk pukul 8.30, singgah sekejap, ambil pahala, jadilah. Itu wali. Bukan wali Allah. Dah semayang subuh berjemaah. Doa dengan tu imam panjang lebar dah baca doa ni. Elok ustaz nak mengajar, dia pun start betul balik. Mana yuk? Wajib. Kalau lah dia tunggu 15 minit, tunggu 10 minit, ambil berkat, jadilah. Sebab tu tuan-tuan, dalam setiap benda itu ada keberkatan. Cuma kita tak mencari. Dalam korban, Nabi kata ada barakah. Barakahnya apa? Hati lembu itu. Kata Nabi, orang yang bawa korban, makalah hati lembu atau hati binatang yang dia korban. Kerana pada hati binatang itu ada barakah. Jangan biar gitu ya. Memang bagus kalau tuan-tuan korban. Tuan-tuan bagi ke semua daging korban pada orang. Bagus. Tetapi ambillah juga sedikit. Ambil barakah. Bahagian mana yang Nabi suruh ambil? Bahagian hati. Habis itu tak kalau 7 orang kongsi tak. Hati lembu besar. Kongsilah 7. Jangan picup seorang awak balik. Yang lain ngangah mana hati. Pak Mat awak balik dah. Dia seorang. Orang tak yakin. Itu belah 7 bagi. Setiap satu benda ada barakah. Carilah barakah tu tuan-tuan. Apakah barakah masjid sembahyang Jumaat? Orang yang awal-awal datang sembahyang Jumaat. Itu barakah. Carilah. Bilakah masa doa yang barakah? Ketika imam duduk di antara dua khutbah. Itu waktu barakah. Cari. Bilakah waktu yang paling afdal sembahyang? Sunat malam. Waktu orang lain sedang tidur. Cari. Bilakah yang barakah sembahyang sunat? Di rumah. Cari. Masalah kita sekarang, kita tak mau cari. Kita tak mau giat, gelut mencari. Bilakah waktu bersedekah yang paling barakah? Waktu yang sangat-sangat kita perlukan. Waktu yang sangat kita perlukan wang. Waktu itu kita boleh sedekah. Waktu tak perlukan wang, tak heran. Tuan-tuan dah tua. Umur 80. Duit 200,000 dalam bank. Umur 80, duduk atas katil, kursi roda. Kursi roda, katil. Nak ajak pergi KLCC, tak mau lah. KLCC, Pak, berhenti je dah. Aku tak larat jalan. Tak lalu jalan. Pak nak pergi tu. Tengok rimau.
Apa pun tak mau dah. Rontok. Duk tahu kursi roda nak turun pun payah. Nak naik kereta payah, turun kereta payah, dia tak mau dah. Dia boleh sedekah duit. Pak, masjid nak besar, apa nak sedekah dah duit? Boleh, bagi 2,000. Tak heran, tak saya dia bukan nak berjalan lah. Bukan dia nak berjalan makan angin lah. Bukan dia nak enjoy dengan 20,000 tu dah. Sebab tu dia bagi 2,000. Tak heran. Makan nasi pun dengan ulam lah. Tu pun bersukat. Air pun bersukat. Doktor marah minum air banyak-banyak. Nanti rosak buah pinggang. Buah pinggang pakcik lemak. Nanti nak cuci darah payah. Tetapi yang paling barakah sedekah masa bila badan tengah tegak. Badan sedang muda segar. Badan sedang perlukan wang. Nak berjalan anytime. Nak pergi Bandung. Nak pergi Aceh. Nak pergi Vietnam. Nak pergi Amerika. Nak pergi Disneyland. Nak beli barang hebat-hebat. Badan tengah muda. Tiba-tiba masa itu dia sedekah. Itulah waktu yang sangat barakah dia sedekah. Berapa ramai yang buat? Waktu yang badan perlukan wang. Waktu nafsu perlukan wang. Waktu itu kalau orang tak minta duit, dia bagi duit. Itulah waktu barakah. Waktu yang sangat memerlukan wang. Macam kita dah tak perlukan wang, nak makan apa lagi? Duit ada, tapi tak makan lah. Saja-saja nak pergi wang kelian, saja-saja nak pergi nilai, saja-saja nak pergi Disneyland Hong Kong tak bayar. Aku nak pergi masjid surau. Waktu tu dia sedekah, boleh, bagus. Tapi tidak sebagus orang yang bersedekah ketika dia sangat-sangat memerlukan sesuatu benda. Baik, kemudian kata dia lagi. Dan membekali dirinya dengan ibadat-ibadat sunat serta ia menjauhi dosa-dosa besar, larangan-larangan Allah dan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dikunjungi oleh seorang pemuda. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya sangat ingin untuk berjumpa dengan Rasulullah di dalam syurga, untuk duduk berteman dengan Rasulullah dalam syurga. Apakah, kata Rasulullah, apakah kamu masih mempunyai keinginan yang lain selain daripada itu?" Keinginan sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat Nabi ni tuan-tuan, lain-lain. Dia berbeza banyak. Keinginan tuan-tuan sekarang apa? Kalaulah saya boleh jadi muda balik ustaz. Itu keinginan kita. Kalaulah boleh sihat ustaz. Kalaulah boleh balik alam sekolah ustaz. Kalaulah boleh balik alam remaja ustaz. Kalaulah boleh kaya ustaz. Berapa banyak orang yang kata, kalaulah saya boleh teman Rasulullah dalam syurga. Saya nak ceramah dekat satu perkumpulan wanita. Dia temu ramah saya sebagai nak ambil dia data. Nama apa, lahir apa, di mana duduk, anak berapa, isteri berapa, ngaji di mana. Lalas sekali cita-cita ustaz. Saya sebut cita-cita saya masuk syurga. Cita-cita ustaz apa? Nak masuk syurga. Ya ke ustaz? Ya ni, apa lagi? Apa lagi cita-cita? Nak jadi engineer tak payahlah, tua lah. Nak jadi arkitek tak payahlah. Nak jadi apa lagi? Cita-cita sekarang masuk syurga. Kita nak jadi apa? Umur 70, nak hafal Quran. Yasin pun tak hafal. Hafal hujung, lupa pangkai. Ingat tak pangkai, lupa dah hujung. Ingat tak pangkai, ingat dah hujung, tengah-tengah lupa. Umur dah 70 lebih dan hafal Quran apa lagi? Buat ibadat ni. Tak masuk syurga. Dia tanya saya, iya ke ustaz? Iya lah. Apa lagi? Itu syurga yang mana? Kita lagi. Yelah semua orang nak ke syurga ustaz. Yelah kenalah sebut. Tak sebut macam mana nak dapat? Tuan-tuan duduk di kedai. Duduk di kedai. Jual nasi lemak. Tuan-tuan duduk minum. Agak-agak orang hantar nasi lemak boleh jumpa. Ada. Pelayan tahu ke tuan-tuan nak nasi lemak ke nasi tak lemak. Sebab tu kita kena cakap nasi lemak satu. Cakap baru dapat. Begitulah dengan syurga pun. Cakap dan buat. Boleh makan nasi lemak dengan sebut, dengan syarat sebut. Yang syarat kedua ada duit. Baru dapat nasi lemak. Kalau tidak tak dapat. Melainkan ihsan tuan punya kedai. Ada duit, ini duit 10 ringgit. Saya nak nasi lemak 3 bungkus. Cepat. Baru dia bagi.
Begitulah syurga. Kena cakap dan kena buat ibadat. Saya nak syurga, semayang pun tidak, hentikanlah. Dia kena semayang, dia kena ibadat. Satu hari Rasulullah SAW tadi disebutkan kepada dia, bila dia sebut, saya nak teman kamu ya Rasulullah, ada keinginan yang lain? Laki-laki tadi jawab, tidak ada, hanya itu ya Rasulullah. Maka kata Nabi, maka bantulah aku terhadap dirimu dengan banyak melakukan sujud. Kalau kamu nak jadi jiran aku pesan pada kamu, banyakkan sujud. Maksud, banyakkan semayang. Bolehlah kamu jadi teman aku dalam syurga. Kita kalau pergi Madinah, tengok makam Rasulullah, Abu Bakar, Sayyidina Umar, tak semena-mena air mata ni jatuh. Dah 40 kali pergi pun nangis juga. Tak lagi nak balik tu, nak ziarah widak tu pun nangis juga. Walaupun tengok dinding dia saja pun kita perasan punya seronoknya. Bayangkan kalau tengok wajah Rasulullah. Soalan yang kita kena tanya, tak teringinkah untuk duduk dengan Rasulullah? Tak teringinkah untuk tengok muka Nabi Muhammad di hari kiamat? Kita duduk selawat setiap hari. Kita duduk sebut nama Nabi setiap hari. Kan tak teringin nak jumpa? Kalau kita dengar radio pun kita teringin nak jumpa DJ tu. Jurus hebah, pujaanku. Tu lagu dulu-dulu. Tak pernah bertemu, hanya suaranya. Duk dengar suara je, teringin nak jumpa DJ. Ya Allah. Tuan-tuan ingat DJ ni suara sedap, tapi kadang-kadang suara sedap badan sihat. Jumpa-jumpa, ya Allah, besar terus lari tu. Keinginan kita hanya dengar suara, nak tengok orang. Tak ada keinginan tengok Nabi Muhammad, berjiran dengan Nabi Muhammad. Tiap-tiap hari selawat dalam semayang, tiap-tiap hari sebut nama Nabi Muhammad, tiap-tiap hari baca di dinding surau, nama Nabi Muhammad digantung. Dan nama yang paling banyak dalam dunia ni ialah nama Muhammad. Bukan Michael, bukan Jackson. Yang paling banyak sekali ialah Muhammad. Banyaknya orang nama Nabi Muhammad. Atau cuma nama saja, keinginan bertemu dengan Rasulullah tidak ada. Anas bin Malik jadi khadam kepada Nabi 10 tahun. Dia jumpa Rasulullah, Anas bin Malik. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak jumpa Rasulullah, nak minta sesuatu. Bukan tanah, bukan balak. Saya nak minta pada Rasulullah. Saya nak jiran dengan Rasulullah. Saya nak cakap siap-siap. Sebab takut nanti di sana ramai orang jumpa Rasulullah. Rasulullah dah tak boleh jumpa saya. Sebab sibuk nak layan tolong orang sana sini. Kut-kut dengan saya ni Rasulullah lupa. Khadam dia. Kata Rasulullah, kamu tunggulah aku. Kamu tunggulah aku dekat dengan air Telaga Kautsar. Aku ada di situ. Kamu cari aku di situ. Kalau saya tak jumpa Rasulullah di situ, di mana saya nak jumpa Rasulullah? Kamu cari aku di Mizan. Aku ada dekat Mizan. Kalau di Mizan pun saya tak jumpa Rasulullah, aku tunggu kamu di tepian Syirah. Cari aku di sana. Kita boleh bayang punya kasih dan cintanya sahabat pada Rasulullah. Nak buat temu janji dengan Rasulullah tu. Mula-mula di Telaga Nabi, kemudian di timbangan, kemudian di titian. Punya cinta pada Rasulullah. Takut Nabi lupa, kata dia. Takut Nabi tak jumpa, takut Nabi sibuk. Saya pesan sekejap ni Rasulullah, saya nak jumpa Rasulullah. Itu punya keinginan, tuan-tuan, kecintaan yang melebihinya. Kita sekarang kecintaan pada Rasulullah macam tu tak ada. Kecintaan pada Roger Federer. Roger Federer main tenis pun dia ambil gambar, kenal pun tidak. Main tenis pun tak pernah. Tapi tak saya dia tu international player. Oh, dia ambil gambar pura-pura. Jom main kero hak budak jahat dia pun, budak nakal dia pun, orang minat. Tak pernah hanya main tenis, tak baling raket, mesti dia baling. Oh, minat. Tak ada faedah orang minat pada John Box tu, tak minat, tak ada apa tuan. Tapi minat. Apa yang mereka buat, apa yang semua minat. Tapi Nabi, yang Nabi suka, kenapa tak buat? Yang artis suka, kita buat. Anak-anak muda ni, artis bersubang, kita bersubang.
Orang putih jadi pengkit, kita pun pengkit. Tapi Nabi berjanggut, kamu tak tiru. Nabi suka berjubah, berkamis, kamu tak tiru. Nabi suka berwuduk, kamu tak tiru. Nabi suka baca Quran, kamu tak tiru. Tiba-tiba di hari kiamat kamu nak jadi jiran Rasulullah. Layaklah. Pilih jadi jiran orang lain. Pilih jadi jiran John McEnroe ke apa. Di dunia ni tak ada ciri-ciri Nabi Muhammad pada kamu. Yang adanya ialah ciri-ciri negro. Hip-hop sana, hip-hop sini. Tapi di hari kiamat cari Nabi. Tak patut sangat, tuan-tuan. Baik, maksudnya bahawa bekalkanlah diri kamu dengan ibadat sunat, terutamanya solat, supaya kamu termasuk dalam golongan wali Allah yang dapat membantu kamu untuk masuk ke dalam syurga. Asas untuk masuk syurga dan asas untuk jadi wali Tuhan satu, as-salah. Ibadat-ibadat sunat juga sangat banyak. Ada yang seperti semayang, puasa, zikir dan sedekah dan lain-lainnya. Setiap manusia mengetahui apa yang bermanfaat baginya dan apa yang dapat melembutkan hatinya, lalu dia menempatkan dia pada darjat dan maruah penghambaan kepada Allah, sehinggalah dia termasuk dalam kategori sebagai wali Tuhan. Pelarang kitab ni kata apa? Tiap daripada kita tahu apa yang faedah pada dia. Tak payah habar pun tak apa. Tak payah cakap pun tak apa. Semua orang tahu. Apa yang faedah pada dia? Faedah pada dia ialah ibadat. Faedah pada diri dia ialah menjadikan dia tu hamba. Menjatuhkan maruah diri dia semata-mata dia tu hamba pada Tuhan. Ingat senang-senang ke tuan-tuan nak sujud atas lantai? Atas kapet ni kita boleh sujud pasal bersih, cantik, lawa. Tak semayang di padang pasir dengan debu, dengan asap, dengan habuk, dengan kotor tanah. Kita letakkan dahi kita yang mulia ni atas debu tanah. Semata-mata apa? Sebab nak mengabdikan diri kepada Allah. Tu orang nak buat haji lah. Tak lama lagi nak wukuf apa semua. Duduk dalam kemah dengan habuk. Padahal duduk di rumah kita ni dengan tilam sekitar 20 inci. Ekor 10 buah. Makan ni hebat. Pi sana ke? Tak ada kat saya lah. Malaikat dalam fikir. Pun fikir tak fikir pun. Hang kena duduk juga di Arafah. Walaupun fikir hang hotel hang depan Masjidil Haram. Tapi nak hukum, nak melontar tak ada pasal hang kena pergi juga. Hang raja ke, hang apa ke, pakaian kamu tak ada dah. Pakaian kamu ni lah dia pakaian dia. Sebab apa itu? Allah nak merendahkan maruah diri kamu. Dengan Tuhan tak ada nak besar diri. Dengan Tuhan tak ada sebab-sebab nak jadikan sombong, bongkak, tak ada. Kamu buang segala nikmat pakaian kamu sekarang, pakai dua helai baju. Pakai dua helai kain. Satu di pinggang, satu di bau. Jangan. Duduklah di Arafah. Menunglah di situ. Insafkan diri. Tidur atas kapet nipis, berbonjol-bonjol, dengan habuk, dengan lipan, kalau jengking boleh ada di situ. Duduk, zikir di situ. Baca Quran tu, semayang, insaf. Tak lagi berebut nak naik bas. Tak lagi berebut nak jam. Tak lagi berebut nak melontar. Pulanglah pada kamu. Itulah kamu manusia. Sebab tu Allah buat macam itu. Supaya dia buang sifat kehambaan. Kalau balik ke kita ni, nak parking kita pun khas. Semayang kita pun khas. Jadah orang bubuk. Bus siap kapet lah. Orang lain tak boleh duduk. Walaupun dia main lambat. Dia boleh duduk depan. Orang lain tak boleh duduk. Walaupun orang lain main awal. Sebab apa? Khas. Di sana tak ada. Main sana duduk ramai-ramai semayang. Tengah sujud orang langkah kepala. Tengah duduk sujud orang terajar punggung. Jatuh tengah langkah. Duduk zikir elok-elok. Mai dia tutup Arab. Mai dia tutup negro duduk sebelah. Dia duduk pula besar. Kita pula kecil. Padahal kita dulu cuk tempat tu. Itulah tujuan dia nak menginsafkan diri kita. Menjatuhkan maruah diri kita. Sebab kita ni adalah hamba Tuhan. Dan yang terakhir. Jadi para wali Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang sentiasa komitmen. Yang sentiasa komited dalam melakukan ibadat-ibadat sunat. Saya sebut pada tuan-tuan. Boleh tuan-tuan faham. Sunat ni kalau buat dapat pahala. Tak buat tak ada apa-apa. Tapi boleh juga kalau tuan-tuan tukar sikit sunat ni. Sunat kalau buat dapat pahala. Kalau tak buat rugi.
Boleh tak tukar maksud tu? Orang tak dapat pahala kan rugi. Sunat ni ialah buat dapat pahala, tak buat rugi, tapi tak dosa. Rugi. Saya kata semalam di Kementerian, tak buat korban, sunat. Tak apa, sunat, tapi rugi tak buat. Yang sunat tu apa? Yang kena buat korban tu syaratnya 5. Islam, akil baligh, sempurna akal, merdeka. Yang kelima, mampu. Mampu ni syarat sah 5 orang. Akil baligh nombor 3. Sebab tu tak sah budak-budak buat korban, belum akil baligh. Yang nombor 5 tu mampu. Maksud mampu tu apa? Mampu ialah orang yang mempunyai lebihan belanja untuk dia dan anak isteri dia sepanjang 4 hari raya. Hari raya pertama 11, 10, 11, 12, 13. Lebih belanja pada 4 hari itu sunat dia berkorban. Itu dipanggil mampu. Kalau dia kaya, saja-saja tak mau buat, makruh. Makruh. Buatlah tuan-tuan. Selang-selang pun tak apa buat, jangan rasa rugi. Kita hari ni bayar asru tak apa, kita tak rasa rugi. Padahal tak ada pahala pun tengok asru. Tapi kenapa rasa rugi bila sedekah RM350 untuk korban? Kalau asru tu kita bayar setahun, 1,000 setahun. Korban cuma 300 setengah, pun kita rasa berat. Maknanya besar lagi asru pada diri kita dan nilai kita pada Tuhan. Jadi fikir-fikirkan tuan-tuan. Dan kata dia, sentiasa melakukan duha, qiyam mulai dan sebagainya pada waktu sahur, yakni sebelum subuh. Itulah dia orang yang mengerjakan ibadat-ibadat sunat. Mudah-mudahan kita jadi wali. Wali lah kita tuan-tuan, hujan. Elok-elok habis, elok hujan, insyaAllah. Baik, cukup sekadar itu tuan-tuan. Kita akan sambung lagi kriteria yang ke-6. Akidah mereka adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu wali. Ini tajuk ni tajuk yang cukup bagus menghadapi keadaan akidah pada masa sekarang. Elok sangat kita baca yang ke-6 pada bulan hadapan insya-Allah. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.